bersua kembali. Kemudahan prasarana terus jadi keutamaan dalam Belanjawan 2025. Perinciannya kita bersama Anisia Dolus. Silakan Anisia. Ya, Ifah, peruntukan RM6.7 bilion kepada Sabah dalam Belanjawan 2025 diharap dapat menyelesaikan masalah prasarana rakyat. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata antara pembangunan yang perlu diutamakan adalah pembinaan jalan raya berturap di kawasan luar bandar serta penyaluran bekalan elektrik dan air kepada penduduk. Harapan kita supaya peruntukan tersebut kita dapat laksanakan dan gunakan untuk keperluan rakyat Sabah, yang mana kawasan-kawasan di luar bandar adalah amat memerlukan seperti kemudahan-kemudahan infrastruktur, jalan raya, air dan elektrik amat diperlukan oleh penduduk kampung di luar bandar ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan bangunan Surau Al-Islahiyah Kampung Bunga Raya. Sementara itu, mereka yang ditemui berharap adanya surau baharu ini akan dapat mengimarahkan lagi aktiviti keagamaan Islam. Alhamdulillah hari ini atas keprihatinan kerajaan, maka kami dapat lagi satu bangunan surau yang baru yang lebih selesa dan lebih luaslah. Mudah-mudahan anak-anak kampung ini akan suka dan gemar dan akan datang di surau ini untuk memperbaiki ahli keluarga, untuk memahami Islam sendiri. Dengan kewujudan surau ini, mudah-mudahan penduduk Islam khususnya di kampung ini akan lebih mahu untuk belajar tentang Islam. Dalam majlis ini, Datuk Robert yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor menyampaikan 50 bakul makanan kepada golongan asnaf dari 8 buah kampung dalam Mukim Bunga Raya. Seramai 3,198 pesawah dan penanam padi bukit di daerah Pitas menerima bantuan khas sumbangan tunai BKST fasa 1 tahun 2024. Daerah berkenaan merupakan penerima BKST ketiga terbesar dengan setiap pesawah menerima bantuan kewangan RM600. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Dr. Rudi Awah mahu penerima BKST memanfaat sebaiknya bantuan untuk memajukan sektor penanaman padi sekaligus memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Jadi Pitas memangnya tidak ketinggalan daripada bantuan-bantuan kerajaan yang mana tetap akan diambil kira oleh pemimpin atasan. Sementara itu, mereka yang ditemui berasa syukur kerana terpilih menerima bantuan khas berkenaan. Saya sangat berterima kasih kepada Persatuan Peladang dan Kerajaan karena memberi saya bantuan sebegini banyak. Musim sekarang ini belum menuai padi lagi, terpaksa membeli beraslah di pejabat peladang. Memang sungguh gembiralah, syukur sebab selalunya beberapa kali tidak dapat menerima, tapi di tahun alhamdulillah dapat menerima bantuan intensif padi bukit. Ini dapat membantu meringankan beban sementara menunggu padi masak. Jadi sudah tentu dengan duit RM600 ini mereka boleh membeli beras untuk sementara menunggu padi masak. Dalam majlis berasingan, Datuk Rudi menyerahkan sijil penyertaan kepada 20 peserta kursus teknologi pemprosesan produk makanan berasaskan kelapa di Unit Industri Makanan dan Asas Tani Pitas. Isu pembinaan masjid dan tempat riadah di Kampung Kinabutan, Bukit Tawau akan selesai selepas perbincangan. Perbincangan melibatkan Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Apas bersama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Jawatan Kuasa Masjid di kampung berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sesi pertemuan tersebut bagi merungkai permasalahan dan mencari jalan penyelesaian terutama mengenai isu pemilikan tanah yang dicadangkan untuk tujuan itu. Apabila selesai, pihaknya akan membantu membina masjid dan kemudahan infrastruktur lain bagi membolehkan penduduk kampung mengadakan pelbagai aktiviti.
Kita akan mencari jalan sekiranya ada kawasan-kawasan yang boleh memberi ruang supaya kemudahan-kemudahan di kampung ini dapat kita pertingkatkan seperti masjid yang lebih baik, ruang untuk riadah ya, untuk orang bersukan, mengadakan aktiviti-aktiviti seperti dewan yang lebih bagus. Beliau ditemui media selepas menyerahkan plat nombor rumah kepada 93 ketua isi rumah. Nombor rumah berkenaan bagi memudahkan penyerahan bantuan. Dalam pada itu, Datuk Nizam menasihati penduduk kampung agar bersatu padu dan mengekalkan keharmonian kaum demi kesejahteraan bersama. Universiti Malaysia Sabah UMS dilantik sebagai Pusat Latihan Teknologi Building Information Modelling BIM. Pusat itu berperanan menyokong projek infrastruktur utama dan memenuhi keperluan teknologi negeri. Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Dr. Syahril Yusof berkata, teknologi BIM merupakan sistem aplikasi proses pembuatan dan pengurusan representasi digital yang bercirikan fizikal dan fungsi bangunan serta infrastruktur. Sistem berkenaan membantu mengurangkan kesilapan dan pembaziran, menyelaraskan aliran kerja serta menjimatkan masa dan kos. Diletakkan di bawah Fakulti Kejuruteraan UMS, melatih pelajar-pelajar dan juga pakar-pakar, dan saya rasa satu masa hadapan UMS juga boleh menawarkan perkhidmatan ini kepada industri-industri Sabah khususnya. Beliau ditemui media selepas program bersama Kementerian Kewangan Malaysia sempena lawatan tapak ke UMS. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Teknologi Depository Agency TDA, Dr. Syarul Jambari berkata, selaku agensi di bawah Kementerian Kewangan Malaysia, pihaknya perlu memastikan perolehan kerajaan dimanfaatkan sebaiknya. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan penggunaan IoT ya, ataupun digitalization terhadap projek-projek construction. Projek-projek yang melibatkan pembangunan di port, di bangunan dan sebagainya. Terdahulu, perjanjian sekunder program kolaborasi industri ICP bawah projek ICP IP2 ditandatangani antara UMS, TDA serta syarikat kontraktor utama dan pembekal program ICP. UMS diwakili Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa Profesor Dr. Syahril Yusof, manakala TDA diwakili Dr. Syarul Jambari dan WCT China Communication Construction Company, rakan usaha sama WCJV, diwakili Lim Swee Hock. Acara menandatangani perjanjian disaksikan Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan Datuk Indra Abdul Rahim Abdul Rahman. Kementerian Pendidikan diharap cakna dengan keperluan tambahan kelas prasekolah, sekolah rendah dan menengah serta kemudahan asrama. Ketua Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Dun Tunku Abdul Momen Anggai berkata, lebih 48,000 penduduk memerlukan kemudahan berkenaan. Kemudahan asrama di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sila Bukanlah Datu juga perlu bagi mengurangkan beban kos pengangkutan bas sekolah anak-anak. Saya selaku pemimpin di kawasan Tunku ini mengharapkan ya ada sekolah-sekolah baru yang akan dibina ya terutama kali di kawasan-kawasan contohnya lah di perumahan Kejana Indah, ya Kampung Bulus. Kita memang memerlukan pasal di situ penduduk sudah bertambah, ya dengan adanya perumahan-perumahan seperti itu. Beliau ditemui pemberita sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Dun Tunku di Lahadatu. Sementara itu, Timbalan yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia, Abdul Hakim Gulam Hassan memohon kepada kerajaan agar membina sekolah rendah dan menengah agama di daerah kecil Tunku. Ini kerana terdapat ibu bapa yang terpaksa menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama di daerah sempurna. Kita sedia maklum khususnya di kawasan Tunku beberapa keperluan yang agak mendesak hari ini, di mana keperluan beberapa sekolah menengah termasuk yang pernah diluluskan satu ketika dahulu ialah sekolah menengah agama untuk Lahadatu. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Ifah untuk lebih banyak perkembangan semasa dari sungai hingga segara Palestin. Pasti merdeka. Ifah. Baik, terima kasih Anne.